Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Saya harap korang sihat dan bahagia dengan family. Yelah, kalau tak dengan family, dengan siapa lagi kan? Kawan-kawan pun iya juga kan? Okey, video kali ni sebenarnya kita nak ceritakan kes daripada negara China. Tapi kejadiannya tu berlaku dekat Amerika Syarikat. Tapi sebelum kita ke kes kali ni, saya nak bacakan beberapa komen daripada korang. Saya dah listkan beberapa komen dekat sini. Komen yang pertama daripada Muhammad Hazrul 5495. Katanya kuat dan jelas. Baguslah kita punya mic ni kan. Tapi ya, time story Mary cerita seram, slownya ya amat katanya. Dah macam tengah makan aiskrimnya enak sangat. Itulah. Kalau time cerita seram tu kan kita macam nak kena ada nada seram. Ya kan, baru orang yang mendengar tu ada feeling sikit seram-seram gitu. Okey, komen yang kedua daripada Azhar Othman 3287. Katanya betul ke cerita ni? Sebab pangkalan TLDM berpindah keluar daripada Woodland lebih dari 20 tahun lepas. Cerita tu betul ke tak, Wallahualam lah. Sebab ya kan kita pun dapat daripada sumber internet. Lepas tu kita ceritakan balik. Jadi kalau tipu dia, tipulah kita. Orang kata sekadar hiburan je lah. Lepas tu Azhar tadi cakap lagi, salam, saya pernah duduk quarters ni. Saya kat blok A tingkat 3. Blok pegawai memang ada pondok jejawi di sebelah belakang atas bukit. Saya duduk situ tahun 1982 hingga 1984 sebelum berpindah ke Lumut. Tapi mungkin tak pernah jadi apa-apa kot masa dia menetap dekat blok tu kan. Kalau tak, mestilah dia dah sharekan dekat sini. Ada lagi, last yang kita baca yang last. Bukan. Ada. Dia punya nama kita terbaca Alia. Sebab dia kan punya nama macam tu kan, alias Abdul Aziz 445959. Yep. Katanya tak seronok dengar AA berceloteh sebab tak dapat tengok muka. Macam dengar kisah seram kat radio pukul 12.30 malam. Anggap je lah begitu buat masa sekarang ni ya. Anggap je lah begitu. Kita tengah dengar radio ni sekarang ni. Radio tengah bercakap ni. Okey, jadi balik kepada video kes kita pada kali ni. Video kes ni berasal daripada China. Maksudnya yang buat kejahatan tu asalnya daripada China. Tapi kejahatan yang dibuat tu dekat Amerika sana. So, kisah ni jadi bila ada seorang wanita, dia naik kapal terbang, lepas sudah sampai dah dekat airport China sana, dan masa dekat pegawai custom check dia tu kan, masa dekat situ tu, dia nampak gugup tau. Nampak macam, kenapa dia ni semacam je kan? Yelah, nampak macam tengah sorokkan sesuatu pun ada. So, pegawai dekat situ pun syak yang dia ada melakukan kesalahan. So, diorang pun check lah kan, apa yang kau buat salah ni. Bila dah check, rupa-rupanya pasport tu palsu tau. Dan pasport tu atas nama He Lei. So pada masa tu sebenarnya dia menyamar menjadi seorang lelaki dan balik ke negara dia, negara China. Bila diorang tanya, kenapa kau tipu pasport ni kan? Ni pasport siapa? Kenapa kau daripada perempuan lepas tu buat macam jadi lelaki, lepas tu balik ke sini kan? Apa motif kau sebenarnya? Lepas tu dia cakap apa? Sebenarnya mak dia sekarang ni tenat. Mak dia sakit sangat sekarang ni. So dia belajar dekat Amerika sana. Tapi sebab pasport dia tu ada masalah, jadi dia nak balik ke negara China ni dengan segera. So dia pinjam pasport kawan dia, kawan lelaki dia. So sebab pasport tu kepunyaan lelaki, sebab itulah dia terpaksa pakai macam ala-ala lelaki macam tu lah kan. Bila dah dengar keterangan daripada dia tadi, pegawai dekat airport sana pun laporkan hal ni pada pihak polis. Dan bila pihak polis buat siasatan, rupa-rupanya mak dia dah lama dah meninggal dunia. Jeng. Apa sebenarnya dah jadi ni kan? So dah sedia? Jom kita mula. Jadi kejadian ni berlaku pada 26 Ogos 2005, yang mana ada sebuah pesawat dengan nombor penerbangan UA835 berasal daripada Chicago, Amerika Syarikat. Dah tu kapal terbang tadi mendarat di lapangan terbang Pudong di Shanghai, China. So macam yang saya cakap tadi, ada seorang penumpang tu, dia pakai baju lelaki, tubuhnya macam lelaki tapi dia pendek sikit, lepas tu kurus je orangnya. Dan lelaki ni nampak macam gementar tau, gemuruh semacam je kan. Bila dah
pergi ke bahagian immigration, diorang cek pasport lelaki ni, dan lelaki ni dikenali sebagai Hile. Macam yang saya cakap tadi, lepas pihak polis tahu je dia dah palsukan pasport dia, sebenarnya itu bukan pasport dia, itu pasport kawan dia. So pihak polis pun buatlah siasatan dengan lebih lanjut. Bila dah buat siasatan tadi, diorang dapat tahu yang lelaki penyamar ni adalah Chen Dan Lei. Jadi Chen Dan Lei ni sebenarnya seorang wanita dan dia adalah seorang pelajar yang belajar di Amerika Syarikat. So dia buat cerita kata pasport dia hilang masa tu, seminggu lagi dia nak balik ni pasport dia hilang, sebab itulah dia pinjam pasport rakan dia, Hile. Tapi sebenarnya Hile ni adalah suami dia tau, bukan kawan semata-mata. Nampaklah kat situ dah bohong kat sini, bohong kat sana. So pihak polis pun mula siasat dengan lebih lanjut lagi. Kalau dua benda ni pun macam benda besar kan, itu pun yang dia bohong, apa lagi yang dia bohong? So bila dia siasat dengan lebih lanjut, Hile dia berasal daripada Shanghai. So pada masa tu, mak dengan ayah Hile tadi terus pergi jumpa dengan Dan Lei untuk tanyakan tentang anak diorang. Kalau pasport Hile ni ada pada Dan Lei, so Hile ada dekat mana pada masa tu, macam tu kan. So diorang tanyalah sebab diorang bimbang anak diorang sendiri pun dah lama tak dengar khabar kan. Tapi Dan Lei dia cuma cakap Hile okey je, dia okey. Dan bila ditanya soalan-soalan lain, dia tak nak jawab tau. Dah nampak dah krik-krik kat situ kan. So masa tu mak ayah Hile ni memang risaulah dengan keselamatan anak dia. Betul ke Hile okey? Kat mana dia sekarang? Keadaannya macam mana kan? Dan beberapa hari lepas Dan Lei tadi kena tangkap, pada 30 Ogos, pihak polis daripada Lafayette, Indiana di Amerika Syarikat sana, diorang ada jumpa 4 beg plastik sampah yang berisi mayat manusia. Dan keempat-empat plastik sampah tu ada dekat dalam sebuah kereta. Keretanya pula ditinggalkan dekat tempat parking kereta sebuah hotel. Esoknya tu, diorang dapat kenal pasti yang mayat diorang jumpa adalah mayat Hile. So pada masa tu, diorang dapat tahulah kata Hile ni sebenarnya ada seorang isteri yang namanya Dan Lei. Dan Dan Lei pada masa tu dinyatakan sebagai orang hilang. Ialah sebab kat Amerika Syarikat sana kan. Jadi pihak Amerika Syarikat sana kontak dengan China ni untuk bagi tahu yang diorang jumpa mayat Hile. Lepas tu diorang bagi tahu yang Dan Lei ni hilang. So pada masa tu Dan Lei tadi dah tak boleh nak mengelak lagi dah. Dia terpaksa mengaku, lepas tu cerita semua benda yang jadi. Cuma cerita pun daripada perspektif dia je lah. Jadi pada masa tu dia mengaku seminggu sebelum dia berangkat balik ke China, dia dah pun bunuh suami dia, Hile tadi kan. So katanya dia bunuh suami dia dekat rumah diorang yang ada di Amerika Syarikat. Macam mana cara dia bunuh tu? Dia pergi beli sebuah senapang revolver dan dia tembak Hile masa tengah tidur. So sebenarnya sebelum ke Amerika sana, mereka berdua ni bersekolah dekat University Tsinghua di Beijing tau. Lepas tu diorang berkahwin dekat China dan lepas tu barulah diorang melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat sana. So nampak kan diorang berdua ni pasangan yang cemerlang. Belajar pun tinggi-tinggi, lepas tu masa depan pun cerah kan. Ya, kehidupan rumah tangga diorang pun nampak macam harmoni je. Orang nampak lah harmoni. Tapi semuanya berubah dalam satu malam. Ya, apa yang dah berlaku? Kenapa si Dan Lei ni boleh bertindak ganas sampaikan dia sanggup untuk bunuh suami dia sendiri? Padahal dalam rumah tangga diorang tak ada langsung keganasan. Maksudnya si suami ni tak pernah pukul isteri macam tu. Dah tu diorang sendiri pun tak ada orang ketiga. Tak ada apa lagi yang boleh menghancurkan rumah tangga tu. Orang kata tak ada lah. So sebenarnya apa yang mencetuskan tragedi tu? Mesti ada sesuatu yang berlaku kan. Jadi sebelum tu kita kenal dulu siapa Chen Dan Lei, si isterinya ni. So Chen Dan Lei dilahirkan di bandar Chengdu di Sichuan pada tahun 1977. Sejak kecil lagi Chen Dan Lei ni adalah seorang anak yang sangat pintar tau, sangat pandai. Dah tu dekat sekolah pun dia sangat cemerlang. Cuma walaupun dia pintar, dia pandai, dia cemerlang dalam pelajaran, tapi katanya dia membesar sebagai seorang anak yang sangat pendiam. Dia suka habiskan masa sendiri je, dia suka menyendiri, dia sangat tertutup orangnya, tak berkawan sangat dan dia suka habiskan masa dia untuk belajar. Dekat sekolah pula, dia dikenali sebagai seorang budak yang tomboy. Katanya dia akan buat rambut pendek macam tu, berkacamata, lepas tu jarang-jarang je lah dia akan pakai pakaian wanita. Biasanya dia akan pakai t-shirt, lepas tu tracksuit macam tu kan. Dan dia juga jarang sangat menghadiri pelajaran tambahan. Pergi tuition ke apa, dia memang jarang. Sebab dia tak pandai sangat nak berkawan tau. Susah untuk dia berkawan ataupun berkomunikasi dengan orang. Sebab itulah dia tak ramai kawan. Jadi pada tahun 1995, pada masa tu, dia dapat tempat kelima masa ambil peperiksaan kemasukan ke University Tsinghua di bandar Sichuan. Boleh kata sangat-sangat cemerlang lah kan. Dan katanya ketinggian dia ni lebih kurang 155 je, agak pendek lah. So bila orang tengok dia nampak macam
macam seorang perempuan yang nerd tau. Yang nerd, yang taunya study je, tak reti nak bersosial dan tak ramai kawan. Sebenarnya Danley ni, dia rasa rendah diri tau. Sebab dia tak ada penampilan yang cantik, menarik macam tu kan. Lepas tu, bakat yang luar biasa pun dia rasa dia tak ada benda tu semua. So, mungkin sebab tu dia jadi agak introvert. Lepas tu, dia tak suka dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang lain. Aktiviti berkumpulan macam tu. Dia tak suka. Walaupun sebenarnya dia boleh je kalau nak berkomunikasi dengan orang lain. Memang tak ada masalah sama sekali. Cuma, bila berkomunikasi tu, dia rasa macam susah untuk handle perangai orang macam tu lah. Sebab itulah dia pernah dipilih sebagai ketua kelas tau. Tapi sebab dia tak boleh nak handle kawan sekelas dia sendiri, dia berhenti. So pada awal tahun 1998, masa dia hadir ke kelas, satu hari tu dia tak sengaja jumpa sebatang pen. Pen tu yang terjatuh dekat lantai macam tu lah kan. Dah jumpa tadi, dia pun ambil. Lepas tu dia pun ternampaklah seorang lelaki ni tengah sibuk mencari pen kan. Lepas tu si Danley ni pun pergi jumpa lelaki tu dan tanya, ni pen kau ke? Lepas tu lelaki cakap, pen aku. Lepas tu dia bagilah kan pen tu kat lelaki tu. Dan lelaki tu adalah Hile. So start daripada tu lah diorang mula kenal, diorang mula berkawan, dan lama kelamaan diorang jatuh cinta. So Hile ni merupakan pelajar cemerlang juga dekat sekolah tu. Cuma dia lain sikit. Dia bukan lain sikit, dia lain banyak sangat dengan Danley ni. Danley ni dia jenis introvert. Dia tak pandai berkawan, dia tak pandai bergaul kan. Tapi Hile, dia sangat-sangat cemerlang, dia sangat-sangat pandai bergaul. Lepas tu dia ada semangat yang tinggi, dia orangnya periang, dan paling penting dia ada ramai sangat kawan. Jadi pada bulan November 1998, Danley dan Hile dan juga ada beberapa lagi kawan dia yang lain, pelajar yang lain lah, diorang ni semua merancang untuk pergi tengok hujan meteor pada waktu malam lah kan. So malam dia tengok hujan meteor shower tu, time tu lah dia mula rapat, makin rapat lah, maksudnya makin rapat. Lepas tu diorang mula suka sama suka, jatuh cinta, dan diorang ambil keputusan untuk bercinta. Maksudnya sah dah. Sekarang ni kita dah sah dah jadi girlfriend dengan boyfriend macam tu kan. Cuma kawan sebilik Hile, dia pernah cerita tau. Katanya dia tak pernah pun nampak Hile pergi hantar teman wanita dia balik ke asrama. Biasanya Danley lah yang akan selalu sangat tunggu dan juga jemput Hile ni dekat asrama pelajar lelaki. So macam pelik lah dekat situ kan. Siapa yang lelaki sekarang ni? Sepatutnya Hile lah yang ambil, lepas tu hantar si Danley ni balik ke asrama pelajar perempuan. Tapi ni terbalik tau. So biasa kalau diorang keluar bersama-sama memang macam tu. Danley akan tunggu Hile, lepas tu dah keluar pergi jalan semua, balik Danley akan hantar. Lepas Hile ni masuk ke dalam perkarangan asrama tu, barulah Danley ni akan jalan balik ke asrama wanita dia. Manly lah. Manly. Danley ni memang manly. So kawan-kawan Hile pada masa tu selalu sangat lah tanya kan, macam mana hubungan kau dengan Danley ni? Okey ke tak? Asal dia je yang kena hantar kau kan? Kau ni macam, yelah ada satu tak kena ni. Tapi bila ditanya macam gitu, Hile cakap hubungan dia dengan Danley okey je. Diorang macam, yelah macam kapal-kapal biasa, tak ada benda yang pelik pun, katanya macam tu lah kan. Tapi bila banyak kali sangat kawan-kawan dia tanya, kau okey ke tak? Kau okey tak? Macam ada hubungan kau dengan Danley tu? Lepas tu dia pun buka cerita tau. Dia cakap sebenarnya dalam keluarga Danley ni ada berlaku perubahan yang sangat besar. Rupa-rupanya pada masa tu mak dia baru je meninggal dunia tau. Lepas tu Danley ni macam sedih sangat lah. Sebab sebelum-sebelum ni dia memang tinggal dengan maknya je. Katanya mak dengan ayahnya dah bercerai. Lepas tu dia tinggal dengan maknya. So bila maknya pun meninggal dunia, dia jadi macam sangat terkesan. Jadi ayah Danley ni seorang yang sangat bijak pandai. Sebab ayah dia seorang lecturer tau. Dan dia berkahwin dengan mak Danley ni. Mak Danley ni pula bukan daripada orang yang ada pelajaran. Dia tak belajar tinggi. Lepas tu mak dia ni perangainya sangat posesif. Bahasa lembutnya terlalu menjaga suami macam tu kan. Bahasa kasarnya terlalu mengongkong suami. Jadi semua yang suami dia buat kena ikut apa yang dia izinkan ataupun apa yang dia arahkan macam tu. Jadi lama kelamaan suami dia ni dah tak tahan sangat. Dia ambil keputusan untuk bercerai dengan maknya Danley ni. Lepas dah bercerai, Danley dia ikut mak dia. So dia tinggal dengan maknya lah kan. So mak ni yang pada masa tu dia punya tahap kemurungannya sangat-sangat teruk sampaikan dia meninggal dunia. Jadi dah boleh nampak dekat sini kepintaran Danley ni dia warisi daripada ayah dia, dan perangai dia tu sebenarnya dia warisi daripada mak dia tau. So bila dah ibu dia meninggal dunia tadi, Danley jadi seorang yang sangat impulsif. Pada tahun 2000, masa tu ada guru penyelia dia yang ngajar Danley ni lah. Dia macam komen lah ataupun mungkin bagi saran
peranan macam kan, cara untuk menulis tesis untuk tamat pengajian dia tu. Tapi Danley yang pendiam tu tiba-tiba je naik angin tau. Dia marah. Lepas tu dia jerit dekat cikgunya ni ataupun lecturer dia ni, dan benda ni semua disaksikan oleh orang ramai tau. So lepas pengajian tu sebenarnya Danley ni menerima beasiswa penuh daripada University Purdue yang ada dekat Amerika Syarikat sana. Yalah, dia terima beasiswa tu untuk meneruskan pengajian dia dekat Amerika. Memang itu satu berita yang sangat menggembirakan lah kan. Dia kan boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara. So pada bulan Januari 2001, Danley dia bertolak ke Amerika Syarikat. Lepas tu dia pergi belajar kat sana. Pada masa yang sama pun Healy tadi diterima masuk ke University Tsinghua. Dan pada masa tu Healy ambil ijazah sarjana untuk jurusan kejuruteraan mekanikal. So pada masa tu diorang berhubung jarak jauh lah kan. Masih lagi teruskan hubungan mereka, hubungan cinta, tapi jarak jauh. Dalam masa yang sama pun Healy cuba tau untuk mohon visa, untuk mohon beasiswa nak pergi ke Amerika sana. Lepas tu sambung belajar kat sana kan. Ada sekali dengan Danley ni. Tapi sayangnya visa dia ditolak. So sekarang ni dia pun macam buntu tau. Dia nak bersama dengan Danley yang ada dekat Amerika sana, tapi tak boleh. Katanya untuk dia orang settlekan masalah ni, Healy bercadang untuk mohon visa sebagai suami Danley. Jadi pada bulan Mei 2001, Danley dia balik ke negara China untuk daftar perkahwinan mereka. Katanya masa tu dia orang tak ada buat majlis apa pun, majlis perkahwinan tak ada langsung. Dia orang cuma pergi daftarkan perkahwinan tu, lepas tu pergi buat pasport, buat visa semua, dah settle, dia orang terus terbang ke Amerika. Malah perkahwinan dia orang ni pun macam mak dengan ayah Healy ni tak betul-betul merestui tau. Kata tak sokong lah, walaupun Danley ni orangnya baik, rajin kan, lepas tu dia bijak pandai, tapi dia orang tahu yang mak Danley adalah seorang yang sangat posesif. Yelah, ada sifat yang macam gitulah kan. So dia orang takut kalau anak dia kahwin dengan Danley ni, tiba-tiba je Danley mewarisi sifat posesif maknya tu, teruklah anak dia kena nanti. So dia orang fikir macam tu lah. Sebab tu lah mak dengan ayah Healy ni macam tak setuju sangat bila diorang tu nak berkahwin. Tapi yelah, dah anak-anak nak berkahwin, so diorang macam, anak kahwin kau, suka hati kau, buat je lah. Yelah, diorang pun dah tak boleh buat apa kan. Anak-anaknya dah saling jatuh cinta, terpaksalah diorang setuju juga. Okay, macam yang cakap tadi, lepas visanya Healy tadi dah dikeluarkan, diorang berdua ni terus pergi ke Amerika Syarikat sana dan melanjutkan pelajaran di tempat yang sama, di universiti yang sama tau. So mula-mulanya tu, masa dekat Amerika sana, perbelanjaan hidup mereka semuanya Danley yang uruskan. Semuanya bergantung kepada beasiswa yang Danley dapat tau. Cukup ke tak? Katanya cukup. Dah tu pada masa tu diorang hidup okey je, bahagia je. Walaupun yelah hidup secara berkecukupan kan, tak adalah mewah-mewah sangat. Hubungan diorang sendiri pun makin rapat. Dan tak lama lepas tu, Healy tadi kan orangnya pandai kan. Dengan usaha dia, dengan kegigihan dia, dia dapat prestasi yang sangat cemerlang. So bila dia dapat prestasi cemerlang tadi, masa tu dia berjaya untuk tamatkan pelajaran dia, ijazah sarjana dekat University of Purdue, dan juga dia berjaya dapat beasiswa dekat sana tau. So masa tu dia terus tukar visa dia, yang kata tadi kan dia apply visa sebagai suaminya Danley, tapi sekarang ni dia tukar visa tu kepada visa pelajar. Dalam masa yang sama, Danley tadi macam turut happy lah kan, Healy dah boleh capai sampai macam gitu kan. So Danley ni punya fikiran, yelah sebab dia yang tolong Healy ni, selama ni dia tolong Healy sampaikan berjaya, sampaikan boleh dapat beasiswa sendiri, dah tanggung si Healy ni semua kan. Jadi bila dah berjaya tu, adalah ganjaran yang dia dapat. Tapi benda lain pula yang jadi. Katanya pada masa tu Healy langsung tak berkongsi kegembiraan dengan dia tau. Padahal dia orang kan dah jadi laki bini. Sepatutnya susah sama-sama, senang sama-sama. Tapi apa yang Danley rasakan, time susah je dengan dia. Tapi dah senang-senang ni, Healy dia kongsikan kesenangan tu dengan kawan-kawan dia. Memang awal-awal lagi kita dah nampak dah Healy ni macam dia boleh kata bergantung pada isteri dia kan. Contohnya macam nak pergi ke mana-mana dengan kereta, guna kereta Danley. Lepas tu kalau kereta rosak, Danley yang akan pergi uruskan tau. Lepas tu ada masalah sikit kat luar, Danley yang akan pergi selesaikan masalah tu. So nampak sangat Healy ni sangat-sangat bergantung pada Danley. Mungkin sebab tu jugalah yang tadi si Danley ni yang hantar Healy pergi asrama lelaki, bukannya sebaliknya kan. Pelik kat situ. Katanya Danley dialah yang menguruskan dan menyediakan semua keperluan dekat luar tau. Dekat Amerika sana pun dia yang banyak uruskan hal-hal Healy ni.
So nampak dekat sini, dalam perkahwinan diorang ni, Danley lebih dominan. Danley macam ketua keluarga lah, walaupun dia sebenarnya sebagai seorang isteri kan. Jadi bila dah banyak sangat berkorban, memanglah dia akan mengharapkan sesuatu daripada Hile. Yelah, at least Hile lebih ambil berat ataupun lebih menghormati dia lah. Atau mungkin cara berterima kasih Hile tu dengan manjakan dia ke, biasalah wanita kan. Tapi tak, semua tu tak berlaku tau. Katanya mungkin juga sebab perbezaan personality antara diorang berdua ni yang menyebabkan diorang berdua selalu sangat gaduh. Walaupun sebenarnya benda yang diorang gaduhkan tu benda kecil je, benda remeh-temeh je. Ya kan, macam yang kita tahu, Hile ni seorang yang bijak pandai. Lepas tu dia sangat pandai bergaul, ramai kawan. So dia selalu sangat lepak-lepak dengan kawan-kawan dia tau. Isteri dia pula, Danley ni, sebaliknya. Dia tak suka berkawan sangat. Dia duduk rumah je. Lepas tu dia duduk rumah, dia stay kat rumah. Dia cuma mengharapkan suami dia ada dekat rumah tau. Ada dekat rumah. Lepas tu teman dia, jadi kawan dia macam tu kan. Orang yang tak ramai kawan ni, dia cuma mengharapkan orang yang paling dekat dengan dia je. Pula tu Danley ni macam dia tak suka sangat tau bergaul dengan orang lain. Dia lagi suka memerap je dalam rumah, layan suami. Dan apa yang dia harapkan pada masa tu, supaya suami dia lebih banyak luangkan masa dengan dia, teman dia kat rumah. Dah tu dia tak suka tau orang datang rumah dia, berkunjung rumah dia, dia tak suka. Pernah ada satu ketika tu, jiran dia orang nak pergi tengok mesin basuh dia orang. Mungkin time tu mesin basuh dia orang ada masalah ke apa kan, nak tolong ke apa macam tu lah. So jiran dia orang pun minta kebenaran untuk pergi tengok mesin basuh dia orang. Tapi apa yang Danley buat, dia pergi ambil gambar mesin basuh tu. Lepas tu dia pergi hantar gambar mesin basuh tadi melalui email pada jiran dia orang tau, pada jiran sebelah rumah je pun. Jadi nampak sangat dekat situ kan betapa introvertnya dia. So pada bulan Januari 2003, Danley sekali lagi bergaduh dengan salah seorang tutor dia. Tak pasti sangat apa yang menyebabkan dia bergaduh tu, tapi katanya benda ni sampaikan melibatkan pengajian dia tau. Sampaikan dia tak boleh nak habiskan pengajian dia. Masa tu Hile lah yang tolong. Katanya Hile dia jumpa dengan salah seorang profesor Cina dekat situ, dekat universiti tu. Lepas tu dia minta tolong profesor tu untuk tamatkan pengajian Danley. Maksudnya untuk tolong dia dengan tesis ke apa macam tu kan. Jadi pada hujung tahun 2003 barulah Danley tadi berjaya dapat ijazah sarjana. Dan tak lama lepas tu dia bekerja sebagai pembantu penyelidik dalam bidang kejuruteraan kimia dekat makmal. Cuma sebab dia kan susah sangat nak berkawan dengan orang, susah nak berkomunikasi dengan orang kan. Jadi sebab perangai dia tu, dia susah sangat nak dapat kawan. Rakan sekerja dia pun semuanya tak nak bekerja dengan dia tau. Semuanya tak nak satu kumpulan dengan dia. So benda ni menyebabkan projek yang dia buat pada masa tu, penyelidikan yang dia buat pada masa tu, jadi sangat-sangat slow. So hal ni juga menyebabkan dia rasa tertekan. Dia sangat stres bila projek dia tu tak jalan-jalan. So katanya disebabkan tekanan kerja tu juga, Danley ni selalu sangat marah. Dia jadi seorang pemarah. Lepas tu siapa yang kena? Suami dia lah yang jadi mangsa. Suaminya pula mungkin dah tahu sangat dah perangai isterinya macam gitu kan. Jadi bila isteri dia mengamuk, marah-marah macam gitu, suami dia tadi ignore je lah. Dia tak hiraukan. Ya kalau hiraukan pun gaduh juga, bertengkar hebat kan. Jadi bagi Hile, bergaduh, berdebat macam gitu, itu dah jadi perkara biasa dah dalam rumah tangga diorang. Tapi bukan bagi Danley tau. Bagi Danley, dia anggap yang suami dia ni dah mula kurang ambil berat pasal diri dia dah. Dah tak hiraukan dia sangat. Sampai ada satu masa tu, Hile nak pergi memancing dengan kawan-kawan dia lah. Lepas tu, Danley tadi pun nak follow sekali. Okey dah. Bila Danley follow tadi, dia teman suami dia memancing. Dah tu Danley ni pun duduk je dekat tepi, tengok dia orang ni memancing. Masa tu, Danley tadi pun pergi jumpa dengan Hile. Lepas tu dia cakap yang dia pun nak try juga memancing. Tapi Hile tak bagi tau. Hile cakap tak payahlah pergi duduk sana je kan. Duduk tengok-tengok je macam tu. Dah tu Danley ni pun macam hangin lah juga kan. Bila dah kita nak try, nak try lah juga apa yang dia suka macam tu. Tapi dia tak bagi. So Danley ni pun jalan nak pergi duduk tempat dia balik lah. Tapi masa dia jalan tu dia terjatuh tau. Tak sengaja terjatuh. Dan benda tu menyebabkan pergelangan kaki dia tercedera. Kawan-kawan Hile tadi pun cepat-cepat bangun. Lepas tu nak pergi tolong Danley lah kan. Tapi Hile dia duduk je dekat sana, teruskan memancing macam tak ada benda yang berlaku. Lepas tu yang paling tak boleh belah, dia terus memprovok tau. Dia provok si Danley ni sampailah Danley ni menangis. Katanya mungkin Hile ni malu dengan kawan-kawan dia yang isteri dia jalan tak betul, lepas tu terjatuh macam gitu. Sebab tu lah macam dia menganjing lagi si Danley tu. Danley bila dah suami buat macam gitu, dia menangis lah kan, dengan sakitnya lagi, dengan malunya lagi. Dan lepas beberapa ketika macam tu, barulah si Hile ni bangun daripada tempat duduk dia tadi dan pergi ke arah Danley.
Danley untuk tengoklah sakit ke sampai menangis-nangis macam tu. Masa tu apa lagi si Danley ni dah tak boleh nak tahan dah rasa geram dia ni. Dia terus pergi tamparnya muka Hile. Jadi katanya hubungan diorang suami isteri ni memang selalu sangat macam gitu. Bila apa-apa berlaku je pada Danley, Hile akan memprovok si Danley ni tau. Mungkinlah kalau kita menganjing lah kan, menganjing macam tu kan dah sakit hati. Bila sakit hati, si Hile dia nak pergi pujuk balik si Danley ni. Danley dah sakit hati parah dah, dia akan melakukan kekasaran. Biasanya dia yang akan pukul Hile. Jadi gitulah diorang punya hubungan suami isteri tu. Selalu sangat macam gitu. Kadang-kadang tu Danley terfikir tau, kenapalah suami dia ni nak kahwin sangat dengan dia. Sebab dia dapat rasa yang suami dia dah tak hormat dia lagi dah. Bila ditanya suami dia, dulu kenapa awak nak kahwin sangat dengan saya kan? Lepas tu si Hile cakap apa? Si Hile cakap sebab Danley ni comel. Tapi Danley tak percaya. Bagi Danley, dia fikir yang suami dia, si Hile ni, nak kahwin dengan dia supaya Hile boleh pergi ke Amerika. Study dekat Amerika juga. Sebab awal-awal pun Danley je yang dapat beasiswa untuk belajar dekat Amerika sana. So si suami dia ni yang nak daftarkan perkahwinan dia orang supaya dia boleh pergi ke Amerika sana dan belajar dekat sana juga. Jadi sekali fikir macam agak logik jugalah kan. Jadi masa tu Danley dah tak benarkan suami dia berkumpul, apatah lagi nak hadir majlis-majlis dengan kawan-kawan dia. Masa ni sikap posesif si Danley ni dah makin menonjol sangat dah. Diorang sendiri pun dah kerap sangat bergaduh. Danley mula rasa curiga, lepas tu dia taksub sangat dengan suami dia. Sampaikan boleh kata dia jadi seorang yang sangat sensitif. Apa je yang berlaku, dia akan melenting. Jadi pada 2 Ogos 2004, masa tu pada tengah malam tau, dalam lebih kurang 1.51 pagi, Hile ada tulis satu surat yang bertajuk 8 jaminan. Dekat dalam dia ni, isinya macam ni tau dalam surat tu. Saya Hile tidak akan menceraikan Danley selama-lamanya. Tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tidak akan membuatnya marah. Akan mematuhinya. Tidak akan kembali ke China. Saya pun tak pasti kenapa ada juga yang tak kembali ke China ni. Mungkin dia orang pernah bergaduh kot sebelum ni. Yelah kan dekat China tu, Danley dah tak ada siapa-siapa kan. Kecuali ayah dia. Tapi itu pun ayah dia pun tak rapat sangat. So logiknya macam mungkin ada sesuatu lah sampaikan tak boleh nak kembali ke China ni. Dah tu, dia tulis lagi. Tidak akan berkawan dengan orang jahat. Tidak akan main-main dengannya. Seks dengan perempuan lain. Sentuh fizikal tidak dibenarkan. Tidak akan suka perempuan lain. Sekali kita baca ni seolah-olah macam aku janji pun ada juga kan. So dia tulis surat tu pada tengah-tengah malam tau, semata-mata untuk turut kehendak Danley ni. Jadi pada hari Christmas pada tahun 2004, diorang berdua ni bergaduh besar. Masing-masing dah tak dapat nak kawal emosi masing-masing dah. Dan pada masa tu si Danley dia geram sangat. Dia pergi ambil pisau dekat dapur. Dia pergi tikam bahu Hile ni tau. Ya, dia tikam bahu Hile. Dah sampai macam gitu dah. Ni dah parah dah ni. So Hile tadi pun dia bawa ke hospital untuk dapatkan rawatan. Tapi sebab yelah dekat Amerika kan, jadi doktor yang merawatnya pun tanya kenapa kecederaan ni semua kan. Lepas tu pada masa tu bukan satu tu je yang tercedera, tapi ada 2 kecederaan. So doktor tadi tanya dan Danley dia ceritakan apa yang berlaku. Jadi doktor tadi pun laporkan hal ni kepada pihak polis. Bila pihak polis sampai, diorang soal siasat Hile dan Hile mengaku yang kata ini bukan kali pertama sebenarnya berlaku benda ni. Tapi setiap kali diorang bergaduh, mesti Danley akan pukul je. Dah tu kali ni lah yang paling teruk yang pernah dia kena. Ialah sampai guna pisau kan. Jadi pada masa tu pihak polis tadi terus pergi tangkap Danley dan bawa ke balai polis untuk disoal siasat. Daripada hasil siasatan tu, Danley akhirnya ditahan dan juga dia jadi suspek kes cubaan membunuh. Cuma masa tu Hile rasa kesian sangat dengan Danley. Lepas tu dia pergi bayar peguam dan bantu untuk ubah tuduhan tu daripada cubaan membunuh kepada menyerang je. Katanya Hile juga bayar jaminan sebanyak $50,000 supaya Danley tadi dapat cepat-cepat keluar daripada penjara. So pada masa tu Danley diberi parol di mana visa dia ditahan sebab ialah dia orang tak nak Danley nanti melarikan diri keluar negara, keluar daripada Amerika Syarikat, kan susah pula dia orang kan. Pada masa yang sama pun mahkamah putuskan yang Danley tak boleh ataupun tak dibenarkan untuk ada dekat dengan Hile buat sementara waktulah. Jadi pada masa tu Danley dapatkan rawatan psikiatri. Dia kena rujuk dekat psikiatri sana tentang masalah mental yang dia hadapi pada masa tu. Sebab sebenarnya
agresif ataupun perangai yang nak orang ikut kita je, kita tak boleh nak ikut orang macam gitu tu, itu semuanya tergolong dalam penyakit mental tau. Jadi kalau kita sebut penyakit mental je, mesti gila kan, mesti gila. Tak adalah. Penyakit mental tak semuanya gila, tapi perangai yang pelik-pelik tu pun mental juga tu. Okey, pada bulan Mei 2005, doktor psikiatri yang merawat mereka ni, merawat Danley tadi, dia benarkan Danley untuk hidup bersama dengan Healy balik. Dan Healy, dia terima Danley ni tau. Terima dengan tangan yang terbuka. Yelah sebab dia fikir mungkin dia boleh cuba untuk bina balik hubungan tu. Mula dari awal, cuba untuk hidup bahagia bersama macam tu kan. Tapi sebenarnya tak boleh tau. Sebab lepas dia orang tinggal je bersama, tak lama pun mereka sekali lagi bergaduh besar. Gaduh asyik gaduh macam tu je. Macam tak ada ending lah, tak ada kesudahannya. Sampailah satu hari ni, Healy yang dah tak tahan sangatlah dengan perangai Danley tadi, dia bagi tahu Danley yang dia nak bercerai. So sebab perkataan cerai itulah menimbulkan perasaan benci dalam hati Danley tau. Jadi pada 18 Ogos 2005, Danley dia gunakan nama palsu, nama Jack Washington. Lepas tu dia pergi beli senapang revolver katanya. Lepas tu dia pergi beli peluru juga dekat internet sana. Dan katanya dia beli semua ni daripada seorang lelaki yang bernama Christopher Michael Land. Esok harinya, pada petang 19 Ogos 2005, petang tu sekali lagi dia orang bergaduh sampaikan si Healy sebut balik isu perceraian tu. Kalau macam ni kita cerai je lah, macam tu kan. Dah sebut isu perceraian tadi, derau lah darah Danley ni. Dan pagi tu, subuh hari, masa tu Healy tengah tidur tau. Danley dia pergi ambil senapang yang dia beli, masukkan peluru tu dan dia pergi tembak dekat belakang kepala Healy, yang mana Healy pada masa tu tengah tidur dekat atas katil tau. Jadi tembakan tu serta-merta meragut nyawa Healy. Yang peliknya, yang boleh kata creepy lah, boleh kata mental lah Danley ni, dia biar je mayat suami dia dekat atas katil tu selama 7 hari tau. Katanya dia biar je macam tu, kononnya macam dia nak bersama dengan suami dia. Pelik kan? Sampailah hari ke-7 tu, dia dapat teguran daripada jiran dia, kata ada bau busuk daripada bilik ni. Lepas tu dia cakap, masa tu barulah dia cari seseorang daripada internet. Lepas tu orang tu bantu dia untuk letakkan mayat Healy ni dekat dalam peti sejuk. Dan dia bayar $3,000 untuk orang yang dah tolong dia tu. Itulah apa yang dia cakap. Lepas tu dia cakap yang orang yang menolong dia tu namanya Jack. So esok harinya tu, lepas dia dah pindahkan mayat Healy tadi, barulah dia gunakan visa milik Healy, dan dia berjaya naik pesawat. Dia berjaya naik kapal terbang sampai ke China. Dah sampai ke China tu, itulah nampak kan dia gugup macam gitu, nampak macam something wrong je dia ni. Lelaki ke perempuan kan. Lepas tu dia kena tahan dekat situ, dekat lapangan terbang tu. Lepas dah tahu cerita sebenar tadi, katanya pada masa tu proses ekstradisi pesalah ni tak dilakukan oleh kerajaan China. Tapi mereka janji akan adakan perbicaraan yang adil dan juga terbuka. Dah tu diorang jamin kerjasama penuh dengan Amerika Syarikat. Jadi perbicaraan Danley ni dia adakan di China. So daripada hasil siasatan pihak polis yang dekat Amerika sana, rupa-rupanya tak ada bukti pun yang mengatakan Danley ni dah bayar seseorang untuk bantu dia pindahkan mayat Healy. Yalah, sama ada pindahkan dalam peti sejuk ke, ataupun buang mayat dia dalam kereta tu ke. Diorang tak jumpa siapa lelaki yang bernama Jack. Betul ke lelaki tu ada, ataupun lelaki tu hanyalah ciptaan dia je kan? Entah dia je yang buat kerja tu semua. Dia yang potong mayat tu, dia yang masukkan bahagian mayat tu ke dalam 4 biji beg plastik sampah. Lepas tu dia letakkan beg tu dekat dalam kereta dan dia tinggalkan beg tu dekat sebuah hotel. Jadi dekat mahkamah sana dia mengaku tau yang kata dia sayang sangat dengan suami dia. Dia cuma nak suami dia ada di sisi dia selama-lamanya. Lepas tu dia takut suami dia akan tinggalkan dia. Sebab tu lah bila suami dia minta cerai, jom bercerai je lah kita, macam tu kan. Dia terus snap tau, terus macam naik angin. Jadi Danley didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Tapi dalam tempoh 2 tahun pertama penjara tu, kalau Danley tunjuk sifat baik ataupun berkelakuan baik, akan ditukar kepada 15 tahun penjara. Dalam masa yang sama, dia juga dikehendaki membayar pampasan sebanyak 440,000 yuan kepada ibu dan juga ayah Healy. So sebenarnya tak pasti tentang status semasa Danley ni. Maksudnya selepas 2 tahun tu dia berkelakuan baik ke ataupun tak, ataupun sebaliknya kan. Sebab kalau dia berkelakuan baik, kemungkinan sekarang ni dia dah bebas dah. Tapi kalau dia tak berkelakuan baik, kemungkinan sekarang ni dia dah dihukum mati. The end.
Jadi itulah cerita tentang sepasang suami isteri yang sama-sama jatuh cinta, sama-sama melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tapi sayangnya pengakhiran diorang macam gini kan. Ya betul juga orang cakap, kalau kita nak cari pasangan tu, kita kena kenal dulu siapa pasangan kita kan. At least tengoklah family dia macam mana. Dan betul jugalah mak ayah Hile tu fikir, kalau maknya Danley ni berperangai macam gini sampaikan bercerai, kemungkinan besar Danley pun ada perangai yang sama. Sebab itulah diorang takut tu. Tapi yelah, benda dah jadi. Jadi bagi saya, janganlah nak posesif sangat, janganlah nak mengongkong sangat pasangan anda kan. Tapi tak kongkong sangat pun susah juga. Dia macam half-half lah Okeylah, saya rasa korang sendiri pun ada pandangan korang. Jangan lupa tu tinggalkan komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan bacakan komen korang dekat dalam video seterusnya. Dan ya macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.